Cuma saya nak sentuh sedikit, tuan-tuan, tentang soal manusia beriman dan tak beriman dengan Nabi SAW. Tentang manusia menerima ataupun menolak petunjuk. Kadang-kadang soal manusia menerima dan menolak petunjuk tidak sangat berkaitan dengan cerdik ataupun kurang cerdik. Ia berkaitan dengan niat, kesungguhan, keikhlasan ingin mencari hidayah. Dalam Quraisy, orang yang paling cerdik, yang patut paling tahu Nabi benar ataupun salah, namanya Al-Walid bin Mughirah. Siapa Al-Walid bin Mughirah? Al-Walid bin Mughirah ialah bapa kepada Khalid ibnul Walid. Khalid ibnul Walid ibnul Mughirah. Dia adalah orang yang paling genius, kalau boleh katalah, dalam Quraisy. Apabila dia pergi berjumpa Nabi SAW, dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, dia pergi jumpa Nabi SAW dan dia mendengar Quran. Perasaan dia jadi lunak. Dia rasa betul Quran ni. Ini bukan syair. Ini bukan jampi. Ini bukan syair jin. Pasal dia ilmu banyak, dia tahu. Abu Jahal dapat berita bahawasanya Al-Walid pun nampak macam pening ni. Dia pergi jumpa Al-Walid. Dia kata, Al-Walid, kalau kau mau, kami himpunkan harta bagi pada kau, sebab kau banyak harta. Al-Walid kata, kau nak bagi harta apa? Aku orang yang paling banyak harta di kalangan kamu semua. Aku tak perlukan harta. Dia kata, cuba kau bagi tahu kepada orang ramai bahawasanya apa yang Muhammad buat ni, yang Muhammad duk baca daripada Al-Quran ni, ialah benda yang tak betul pada ilmu kau. Dia kata pada Quraisy, dia kata pada mereka, kamu tahu bahawasanya aku adalah bi'a'lamin nas, aku ma fikum rajul, tidak ada satu orang di kalangan kamu a'lamu bil asy'ari minni, yang lebih tahu tentang syair ni lebih pada aku. Quraisy kata, habang ada orang Muhammad ni dia ahli syair ya. Kamu lebih tahu, tak ada orang yang lebih faham, lebih tahu syair lebih daripada itu. Wala a'lamu bizajar wala qasidah, tak ada orang lebih tahu tentang zajar, tentang ungkapan-ungkapan ini, tentang qasidah. Wala bi asy'aril jin, tak ada orang yang lebih tahu tentang syair jin. Itu maksud ilmu dia tu, bukan syair orang, syair jin pun dia tahu. Minni, tak ada orang yang lebih tahu daripada aku. Cuma aku nak bagi tahu kat kamu, yang Muhammad duk baca ni bukan daripada itu semua. Bukan. Quran ni daripada Allah. Diterkenal dengan perkataan Al-Wali, wallahi liqaulihi alladhi yaqulu halawah. Perkataan yang Muhammad kata ini ada halawah. Wa alaihi la talawah, ada manisnya. Pada perkataan Muhammad ni ada keindahannya. Disingkapkan. Dia takut tak pernah dengar. Aku dengar dah semua syair, bukan syair. Abu Jahal kata, Al-Walid, ni kalau Quraisy dengar kacau ni. Kalau Quraisy dengar ni, habis. Kalau kau buat macam ni, habis ubah Quraisy semua. Dan kaum kau tidak redha dengan perkataan ni. Kami semua tak redha perkataan ni kalau kau cakap. Lebih baik kau kata benda lain.
Dia kata, aku nak kata apa? Kau kata benda yang mana boleh orang jangan sokong Muhammad. Sedangkan dia dah tahu Nabi benar. Dia duduk lama fikir. Lah ni macam ni lah. Satu benda kita boleh kata kat dia. Betul tu memang dia betul. Tapi kita kata dia sihir. Yang ni bukan Tuhan punya. Yang ni adalah merupakan perkataan manusia. Ni bapa siapa? Khalid Al-Walid. Dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, kerana itulah Allah turunkan ayat yang selalu tuan-tuan baca dalam surah Al-Muddathir. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wa wastakbar, sehingga habis. Saya Zarni wa man khalaqtu wahida. Sebab tu sebagai riwayat kata Khalid Al-Walid bila dia dengar ayat ni, bila dia masuk Islam, dia tahu ayat ni dituju pada bapa dia, berat dia rasa. Zarni wa man khalaqtu wahida. Allah kata, tinggalkan aku bersendirian dengan siapa yang aku jadikan dia. Tinggalkan aku dan siapa yang aku jadikan ini bersendirian. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Aku jadikan untuk dia harta yang banyak. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang sentiasa mengiringinya. Al-Walid ni banyak harta, anak-anak pun hebat. Khalid Al-Walid, Al-Walid bin Al-Walid, banyak anak-anak dia yang sentiasa ada bersama dia, membanggakan. Wa mahattu lahu tamhida. Aku bagi umur dia panjang, aku bagi kesenangan, a lot of comforts, aku bagi macam-macam pada dia. Thumma yatma'u an azid. Kemudian dia tamak inginkan tambahan. Kalla innahu kana li ayatina anida. Sama sekali tidak, Allah kata, dia itu keras kepala dengan ayat kami. Sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan jadikan dia memanjat tebing yang tinggi, yakni hidup dalam keadaan payah. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Dia itu berfikir, thought and plotted. Dia berfikir dan kemudian dia merancang. Faqutila kaifa qaddar. May he be destroyed, supaya binasa apa yang dia rancang. Summa qutila kaifa qaddar. And again, dan sekali lagi, dia akan binasa dengan apa yang dia rancangkan. Allah kata summa nazar, kemudian dia berfikir. Summa abasa wa basar, kemudian dia bermasam muka dan berkerut. Tak puas hati ni, macam mana nak buat kaum Muhammad. Summa adbara wastakbar, kemudian dia berpaling, berpusing dan berpaling. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Kemudian dia kata, ini sebenarnya sihir. Orang ramai kan terpengaruh dengan dia. Dia ada ilmu, orang kata dia pun tak terima. Dia tak terima kerana dia tak tahu benar ataupun tak benarkah, ataupun kerana dia ada kepentingan. Kerana dia ada kepentingan. Ilmu ada, tapi kepentingan dalam hidup dia. Kalla faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Yang ni sebenarnya perkataan manusia saja. Allah kata apa? Sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Tuan-tuan bayangkan Khalid Al-Walid masuk Islam, dia dengar ayat ni. Cerita pak dia ni. Cerita pak dia. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar.
Kamu tahu tak saqar itu apa? Apakah kau tahu saqar itu apa? La tubqi wa la tadhar. Tidak akan meninggalkan daging dan tulang, tak akan meninggalkan apapun, dia akan bakar. Lawahatun lil bashar, membakar segala kulit manusia, orang yang masuk ke dalamnya. Tuan-tuan, ini adalah Al-Walid bin Mughirah. Genius, ilmu ada, pengetahuan cukup, bukti cukup, sufficient evidence, sufficient argument, tapi rejected. Dia reject agama. Sebab apa? Bukan kerana tak ada ilmu, tapi ada kepentingan. Ilmu tak cukup, mengaji tak cukup, ikhlas yang membolehkan manusia itu cukup ataupun tak. Tapi kita baca dalam abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'hu dzikra. Cerita siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia datang pada Nabi, ya Rasulullah arsyidni, ya Rasulullah allimni ma 'allamaka Allah. Wahai Rasulullah, ajar aku apa yang Allah ajarmu. Nabi duk cakap dengan dia, datang orang-orang besar Quraisy. Orang besar Quraisy datang. Nabi ni, Quran ni turun kepada Nabi. Kalau nak Quran ni Nabi yang buat, Nabi tak baca surah ni. Pasal surah ni tegur Nabi. Surah ni tegur Nabi. Nabi, dia duk ada dalam majlis, dia duk cakap, dia buta, dia tak nampak siapa datang. Bila pembesar Quraisy datang, Nabi berpaling daripada dia, dia tak nampak. Nabi hadap ke pembesar Quraisy. Nabi layan orang besar. Bukan kerana Nabi perlukan duit Quraisy. Mungkin pada pikiran Nabi, kalau orang besar masuk Islam, banyaklah pengaruh dia. Tapi Allah tidak ikut itu. Allah pentingkan keikhlasan. Allah kata abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermasam muka ia dan berpaling. Allah kata pada Nabi, an ja'ahul a'ma, ketika datang padanya orang buta. Wa ma yutrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Apa yang kau tahu wahai Muhammad? Boleh jadi dia ingin membersihkan dirinya atau diberi peringatan, dan peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Wa amma man ja'aka yas'a wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang rasa cukup diri dia, geng Quraisy, fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Kau layanlah sangat mereka tu. Tak ada menjadi salahmu pun kalau mereka itu tidak beriman, tidak membersihkan diri. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Adapun orang yang datang kepadamu bersungguh-sungguh, dia takut pada Allah, kau berpaling daripada dia. Kalla innaha tadhkirah. Sama sekali tidak wahai Muhammad. Ini adalah satu peringatan. Kata Syekh Qutb rahimahullah, Allah tak pernah kata pada nabinya kalla sebagai satu ingatan, jangan wahai Muhammad. Tapi Allah kata dalam surah ni. Kalau surah ni Nabi, kalau surah Quran tu Nabi yang buat, Nabi tak baca ayat ni. Tuan-tuan, membolehkan orang yang beriman itu keikhlasan yang ada di dalam jantung hati seorang. Bukan sekadar pandai. Ikhlas. Kalaupun pandai tapi ada kepentingan, dia menolak ajaran yang benar. Pada zaman Umar bin Khattab, saya sebut panjang sikit bab ni, manfaat untuk kita. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, bila Umar naik menjadi khalifah, ramailah orang nak jumpa khalifah, duduk di pintu rumah khalifah. Tuan-tuan tahu, yang masuk Islam yang awal adalah orang-orang biasa Mekah. Siapa dia? Bilal, Suhaib, ordinary man, orang biasa.
Siapa lagi? Salman. Salman masuk semasa pergi ke Madinah. Orang ordinary man. Some of them, they were slave. Sebahagian mereka dulu hamba. Tapi bila dah masuk Islam, Bilal telah diangkat menjadi siapa? Tukang azan. Suhaib, Nabi puji. Rabiha Suhaib, Nabi puji. Salman minni, Nabi puji Salman. Bila mari Sayyidina Umar memerintah, orang yang senior dalam agama, Bilal, nak dibandingkan pembesar Quraisy yang masuk Islam lewat. Abu Sufyan masuk Islam juga, tapi lewat. Suhail bin Amr, genius. Antara orang bijak Arab. Suhail bin Amr masuk, yang berunding dengan Nabi buat perjanjian Hudaibiyah tu. Suhail bin Amr yang tak mau tulis bismillah tu, dia masuk Islam juga. Ada Ikrimah, ada ramai lagi yang masuk Islam. Bila duduk di pintu rumah Sayyidina Umar, Sayyidina Umar keluar tengok, Sayyidina Umar panggil Bilal, Suhaib, Salman. Dia orang ni yang pangkat-pangkat besar ni, Tan Sri, Tun, Datuk Sri, Datuk apa semua ni. Tak adalah kan zaman tu. Maksudnya orang besar lah. Umar tak panggil lah. Umar ada urusan, dia panggil Abu Sufyan duduk. Dia kata, tak sangka lah, sampai macam ni lah kita. Dia orang tu yang bekas-bekas hamba tu yang dilayan, yang kita ni tak dilayan. Dia sembang sama-sama geng besar daripada dulu lah, geng yang ada pangkat ni. Antara mereka tu, yang cerdik, yang paling cerdik Suhail bin Amr tadi. Suhail tengok mereka. Suhail kata, ya ayyuhal qaum, wahai kaum, kata, inni qad ara ma fi wujuhikum. Wahai kaum, aku tahu, tengok muka kamu semua tahu, muka tak perhatian. Dia kata, semua muka tak perhatian. Sama dengan dia, muka tak perhatikan. Dia kata, in kuntum ghidaban faghdibu ala anfusikum. Kalau hampa rasa nak marah kat diri hampa sendiri. Du'iyal qaum wa du'itum wa asra'u wa abta'tum. Kaum itu, mereka itu diseru pada Islam. Kita, kamu dan aku pun diseru pada Islam. Depa segera, kita lambat. Hari ini kita rasa kecewa kerana di pintu Sayyidina Umar ni. Kita tak tahu lagi. Fa kaifa bikum? Apa keadaan kamu idza du'u yaumil qiyamah wa turiktum? Apabila pada hari kiamat mereka yang dijemput, kita yang ditinggalkan. Itu saya sudah sebut. Apabila kita ada peluang untuk berbuat baik dan kita menyata kepada kita suatu kebenaran, kita ambil kebenaran tu. Ramai orang play safe. Dia tak mau. Nak tunggu lagi, biar orang lain kena dulu, baru aku kemudian. Kalau ramai sikit sokong, baru aku nak sokong. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. As-sabiqun wal awwalun, orang yang awal, yang mendahului muhajirin dan ansar. Mereka itu ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Hasan al-Basri kata, Allah tak jadikan orang yang bersegera menerima hidayahnya seperti orang yang lambat. Kita pun dalam hidup tu, orang yang kita boleh pegang ialah orang yang sokong kita masa kita susah. Tengok kita dah menang dah, untung dah banyak dah, baru mai, saya daripada dulu sokong, tapi saja tak mau abang lah. Hak tu lambat lah. Ini dalam hidup. Hadirin dan hadirat, saya saja cerita ini supaya untuk kita tahu betapa kedudukan kita di dalam agama ini.
Dan mereka telah mendahului. Di kalangan sahabat pun kedudukan tak sama. Apatah diri di kalangan kita, kita doa sebagai Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah pada kita. Satu doa, orang Melayu suka doa. Doa ni tak ada dalam hadis, tapi ada di dalam sebahagian golongan salaf mendoa doa ni. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Tak ada hadis, tapi Ibnu Syahin ada menyebut riwayat di kalangan salaf. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu benar. Jadikanlah kami mengikut yang benar. Bukan soal kita tahu yang benar. Tahu, ramai orang tahu. Tapi nak ikut itu bukan semua. Itu yang kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Dalam salat, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Semoga Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Bukan maksudnya, bukan saja dia bagi kita tahu, tapi dia bimbing untuk kita ikut. Sebab itu kita al-taufiq wal hidayah, al-hidayatu wat taufiq, petunjuk dan bimbingan untuk kita ikut yang benar. Ahlul kitab tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi itu macam mana mereka kenal anak pinak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sebahagian mereka menyembunyikan yang benar itu, sedangkan mereka tahu. Sebab tu tuan-tuan, saya, tuan-tuan semua, kita mengaji, baca Quran, baca hadis, bukan tak cukup dengan baca. Sentiasa minta, ya Allah, bagi petunjuk pada. Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qulubina. Allahumma habib ilaynal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, sayangkanlah kami iman dan hiaskanlah ia di dalam jantung hati kami. Wa karrih ilaynal kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Dan jadikanlah kami ini benci kepada fasik, kufur dan penderhakaan, dan jadikanlah kami di kalangan golongan yang rasyidin. Banyak saya hurai ni pasal hadis ni dhaif, jadi saya hurai rawi bagi panjang.